Selamat malam, salam sejahtera, Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara moderator yang berhormat, saudara yang ternidduk, tuan rumah pada malam ini, rakan saya saudara Tony Puah, saya tahu kita ramai wakil rakyat juga, Tuan Haji Aminuddin, Adub Sikaman, saya tak berapa kenal lagi. Ini kalau kita kira ni kita panggil pecah panggung ni ya. Saya berterima kasih kepada semua. Dia sebenarnya nak bercakap pasal 1MDB ni, dia kena masuk satu kelab. Kelab itu dipanggil kelab kena saman dan kena tangkap. Saya dan Wabi Tony Puah telah masuk kelab. Setakat ini tak ramailah ahli ni yang kena saman dengan Najib dan Rosmah. Wabi ternidduk sekali dengan saya, selalu kena tangkap. Yang terakhir lebih kurang 2 minggu yang lepas. Saya tahu malam ni pun banyak SB. Jadi sebab tu saya kena berhati-hati apa yang saya cakap. Kalau tidak kena tangkap dan kena saman. Sebab itu ceramah saya sekarang ni, saya cukup berhati-hati bila sebut pasal 1MDB, pasal Rosmah dan Najib. Sebab saya rasa kita sebenarnya kita ni tersalah faham tentang Najib dengan Rosmah. Saya fikir-fikir balik, saya rasa lah, sebenarnya kita cukup bertuah dapat Najib dan Rosmah ini. Saya dah perhati balik lah, saya rasa lah, Najib ni adalah Perdana Menteri yang paling jujur dan amanah yang pernah kita dapat. Tak ada dah yang jujur dan amanah macam Najib ni. Di bawah Najib ini, duit 42 bilion, duit 1MDB ni, semua dia jaga cukup baik, satu sen pun tak hilang. Kemudian Rosmah, saya simpati sebab selalu orang tak dapat memahami kecantikan Rosmah. Kalau saya pandang-pandang balik, saya rasa tak kenal maka tak cinta. Lepas kena saman ni saya perhati balik, saya rasa Datin Sri Rosmah ini adalah isteri Perdana Menteri yang paling cantik kita pernah ada. Saya selalu sebut sekarang ini, kalau saya tak kahwin lagi, dia pun tak kahwin lagi, saya dah masuk Pinang lah Rosmah. Semua cerita yang orang cakap pasal Rosmah ni, saya rasa tak betul. Yang orang kata Rosmah ni boros, Rosmah ini membazir, saya rasa tak betul. Saya ingatlah Rosmah ni lah, dia punya, saya dengar cerita, dia punya baik, Ni orang Negeri Sembilan betul berbangga, Rosmah ni orang Negeri Sembilan. Saya ingat baiknya Rosmah ni, saya dengar cerita lah, dia ni cukup faham tentang kesusahan rakyat. Kalau dia keluar shopping pun, dia tak suka beli benda mahal. Saya dengar cerita, dia keluar shopping, dia pakai beg Tesco je dia pergi mana-mana. Ini beg mahal-mahal, yang orang cerita ni bohong semua, tak betul semua. Super juga pasal GST, orang salah faham tentang GST ni. Saya ingat GST ni cukai yang paling baik pernah kerajaan pernah buat. Sebab cukai ni cukup adil, semua kena, Melayu, Cina, India habis kena. Tua muda, kerja ke, miskin ke, cacat ke, habis kau kena bayar cukai semua. Mana ada cukai yang baik macam ini? Sangat adil, Ustaz. Saya dah cakap baik-baik, SP tolong tulis laporan baik-baik, no? Soal 1MDB GST yang kita jumpa malam ini, bagi saya ialah contoh yang terbaik. Kalau masih ramai yang tidak percaya bahawa rasuah ini adalah musuh utama negara, rentetan yang berlaku dengan 1MDB ini adalah contoh yang terbaik kenapa rasuah ini adalah musuh nombor 1 negara. Saya nak ulas secara kasar dan secara umum, sebab saya dengan YB Tony Puah memang
tag team ni dia akan ambil perkara yang rumit-rumit, terang secara terperinci. Saya buat lawak pasal Rosmah je selalunya. Tapi 1MDB ni sepanjang 5-6 tahun lepas, kalau ada lagi orang, terutamanya Melayu, yang ragu-ragu bahawa rasuah adalah musuh utama kita negara, inilah contoh dia. Kerana sekarang tahun 2015, daripada 1MDB mula-mula ditubuhkan tahun 2009, sekarang ini tak sampai 6 tahun, kita dah boleh merasai macam mana bahana deritanya apabila rasuah ini berlaku. Dan 1MDB ini adalah skandal rasuah dan penyelewengan yang paling besar pernah berlaku. Dia bermula tahun 2009. Masa itu semua sokong Najib lah dalam UMNO ni. Khairi ni cium tangan Najib tak payah kira. Saya mula cakap malam ni saya tak nak datang, saya penat berkempen, suara pun tak ada. Tapi YB Anthony Loh dia main kotor, dia cakap ini kawasan Khairi. So dia kata ini buat dalam kawasan Khairi ni. Jadi saya buat okey lah, Khairi punya pasal saya datang lah. Lagipun dia tadi pun dia dah main lalang dah. Selama ni dia duduk sokong-sokong 1MDB. Petang tadi Khairi pun dah maki 1MDB dah. Dia bermula tahun 2009 semasa Najib mula-mula naik jadi Perdana Menteri. Pada masa itu dengan gairah, gembira dan yakinnya UMNO selepas mereka buang Tun Abdullah Badawi, dengan sokongan yang padu termasuk daripada Mahathir sendiri terhadap Najib, itu beri ruang kepada Najib untuk buat semua itu ikut suka hati dia. Dia dapat blank check. Maka dia ambil satu syarikat yang sebenarnya bermula di negeri Terengganu, negeri asal saya. 1MDB ini sebenarnya bermula daripada Terengganu. Jolo mula-mula berbincang ataupun cuba meyakinkan kerajaan negeri Terengganu untuk menubuhkan satu syarikat pelaburan dipanggil nama Terengganu Investment Authority atau TIA. Cadangan dia agak mudah. Dia kata Terengganu ada duit bayaran royalti minyak tiap-tiap tahun 2 bilion, 1.5 bilion dia kata. Kalau nak tunggu ni tiap-tiap tahun mari 1 bilion, 2 bilion, lambat, susah nak buat benda. Jadi lebih mudah buat macam ni. Ni dia nasihatkan kepada bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Ahmad Said, orang kampung saya juga. Dia kata daripada nak tunggu 1 bilion ni, kita buat terbalik. Kita pergi pinjam duit dulu puluh-puluh bilion. Lepas itu kita gunakan duit minyak yang tiap-tiap tahun itu sebagai cagaran dan jaminan untuk bayar hutang, dia kata. Bila kita dah ada puluh-puluh bilion itu, macam-macam kita boleh buat sebab duit banyak. Saya kalau di kampung saya di Terengganu, Mak Said ni orang kenal sebagai tukang kaki gaduh, kaki samsing. Kita orang panggil dia Mak Said Gigi. Kau nak kira jasa dekat Terengganu ni, tak payahlah. Selain daripada buat zoo dekat Kemaman tu, orang tak ingat dia. Tapi bagi saya, jasa paling besar dia ialah macam mana gila Mak Said pun, kaki gaduh dia pun, dia tak setuju. Bagi dia kata kerja gila untuk mencagarkan pendapatan kerajaan negeri daripada hasil minyak ini untuk buat pinjaman macam ini. Kalau tak boleh bayar, apa cerita dengan duit minyak kerajaan negeri? Jadi tahun 2009 kerajaan negeri Terengganu tolak, tak setuju dengan cadangan Jolo ini. Maka tiba-tiba bila Najib jadi Perdana Menteri, yang Terengganu dah tolak ini, Mak Said Gigi pun tolak, tak makan, bawa ke peringkat Najib setuju, lalu dinaik taraf daripada Terengganu Investment Authority kemudian jadi Satu Malaysia Development Berhad. Secara terperinci YB Tony Puan dah terangkan, dia sebenarnya soal 1MDB ni, dia macam main bola sebenarnya. Dari mana wang tu pergi? Dari Kuala Lumpur dipindahkan ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Switzerland, Switzerland kembali ke Mongolia, Mongolia turun ke Singapura, Singapura ke London, akhirnya masuk dalam poket Jolo. Dia macam itu.
Yang itu YB Tony Puan dah terang semua. Saya nak cerita secara umum supaya kita mudah cerita sembang kedai kopi. Di mana silapnya 1MDB ini bermula daripada awal? Dia kerana daripada awal lagi mereka tidak berniat untuk gunakan wang dan dana ini untuk kebaikan dan pelaburan rakyat. Daripada awal lagi niatnya ialah penyamun tarbus daripada awal lagi. Sebab itu bila dia pinjam yang pertama sekali 6 bilion ringgit tahun 2009, apa yang pentingnya bila YB Tony Puan terangkan secara mendalam tentang Petro Saudi? Kerana daripada Petro Saudi itulah bermulanya masalah 1MDB yang akhirnya seperti kuman berjangkit ke seluruh negara dan seluruh kerajaan dan institusi kewangan di negara ini. Dia pinjam 6 bilion ringgit awal-awal, dijamin oleh kerajaan. Sepatutnya ambil duit itu labur supaya ada pendapatan. Yang dia buat macam YB Tony Puan sebelah kona kiri kanan turun pusing-pusing, tak tahu duit itu pergi ke mana. Maknanya jangkaan saya daripada awal lagi wang 6 bilion itu telah lesap. Sedangkan apabila pinjam 6 bilion ringgit, tiap-tiap tahun kena bayar faedah yang tinggi. Kita beli kereta cabuk Myvi sekarang sensitif. Dua orang tu punya pasal, kesian yang tuan punya Myvi yang lain. Kita beli kereta, Myvi pun bayar pinjaman dan juga bayar faedah tinggi tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Apatah lagi kalau pinjam 6 bilion ringgit, 6,000 juta. Maknanya ratus-ratus juta kena bayar faedah tiap-tiap tahun. Sepatutnya guna duit 6 bilion itu untuk buat bisnes ke, melabur betul-betul ke dalam saham ke. Hasil keuntungan itu boleh rolling bayar kadar faedah. Hasil keuntungan itu simpan sedikit untuk bayar bayaran pokok pinjaman bila kena bayar balik nanti. Mudah saja, tak payah cerita kat siapa-siapa. Tapi 6 bilion dia ambil, tak tahu ke mana pergi, apa cerita. Dia mula ada masalah lepas 1-2 tahun apabila dia nak bayar faedah. Dekat mana dia nak bayar faedah ni? Duit tak ada. Duit dah hilang, dah kena sapu, masuk kiri, masuk kanan. Itu bermula. Sejak tahun 2011, maka kami mula tanya, ini 6 bilion, ini dijamin oleh kerajaan. Siapa? Dekat mana dilaburkan? Bila dia buat bisnesnya? Dia tak jawab. Saya ingat kali pertama saya timbulkan soal 1MDB ni, dan saya rasa independently YB Tony Puan pun seawal itu juga, ialah tahun 2011. Masa itu April 2011, 2010 lah. Saya kali pertama 2011. Masa pilihan raya negeri Sarawak. Kerana pada ketika itu dia gunakan duit 1MDB ini untuk beli UBG, Utama Banking Group tu Taib Mahmud punya. Kita dah tanya lah macam mana duit, dia tak jawab. Jadi akhirnya apabila 6 bilion itu telah lesap, dia ada masalah untuk mula bayar hutang. Jadi apa dia buat? Dia pergi pinjam hutang lagi. Ini macam Along lah. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Kalau kali yang pertama tu dia pergi pinjam daripada pasaran, maknanya dia terbitkan bond, ada orang beli bond. Bila duit tu agaknya dah lesap, dia nak cari jalan pintas supaya dia boleh ambil duit baru untuk jana pendapatan, tutup lubang hutang pertama. Tahun 2011 dia pergi pinjam duit daripada tabung pencet. Kita hanya tahu tentang perkara ini tahun 2014. Itu pun Singapura tolong bocorkan. Dia bocor di Singapura dulu lah. Tahun 2014 baru keluar cerita bahawa pada tahun 2011 anak syarikat 1MDB bernama SRC telah meminjam sebanyak 4 bilion ringgit daripada tabung pencet negara. Tak ada orang tahu senyap. Maknanya bila 2009 dia ambil duit 2 tahun dengan Petro Saudi, semua dia tak dibayar, dia pun pergi ambil duit pencet. Yang itu pun hilang juga, saudara-saudari. Sekarang kita tahu duit itu pergi ke mana. Lepas tanya berkali-kali, tahun 2015 sidang parlimen yang lepas, baru ada jawapan kepada YB Tony Puan dan juga kepada saya
Rupa-rupanya 4 bilion itu kononnya dilaburkan di dalam lombong arang batu di Mongolia juga. Saya sayang dekat Najib ni. Cuma saya tak faham apa yang dia gila kat Mongolia sangat. Labur dekat Mongolia 4 bilion. Kemudian daripada laporan kewangan terakhir yang telah diaudit yang bocor kepada kita, juru audit sendiri mengatakan bahawa daripada 4 bilion yang dipinjam itu, 3 bilion juru audit tak tahu duit itu pergi ke mana. Maknanya 3 bilion dah hilang. Jadi yang pertama 6 bilion pinjam hilang. 2011 pinjam 4 bilion duit pencen hilang. Jadi gali lubang, lubang makin besar, lubang makin dalam. Jadi akhirnya tahun 2013 yang jadi pecah panggung cerita 1MDB ni pada pendapat saya, dia bermula tahun 2013 dan 2014. 2013 apabila kita tanya bertalu-talu mana duit, maka dia terpaksa pusing-pusing. Tiba-tiba dia umumkan sebenarnya duit tu ada. Sebab orang duk tanya ni, mana duit, dia jawab duit tu ada, tetapi disimpan di akaun rahsia di pusat kewangan pesisir dua pantai di Cayman. Tahu Cayman tak? Cayman Island. Cayman ni tempat mafia pergi simpan duit. Orang baik tak simpan duit kat Cayman ni. Orang baik simpan duit kat sini lah. Gila apa nak buat keluar duit pergi simpan kat Cayman. Dia simpan duit dekat Cayman, British Virgin Island, Seychelles. Ni tempat-tempat yang selalunya kalau buka syarikat atau buka akaun di sini, bermakna kita nak sembunyikan urus niaga kita supaya orang tak tahu. Kerana pusat kewangan pesisir dua pantai macam Cayman, macam British Virgin Island, BVI, macam Seychelles, ini ialah tempat yang mana pakcik undang-undang dia ialah sekali kamu buka syarikat atau buka akaun di situ, tidak ada mana-mana undang-undang yang boleh minta supaya bank ataupun kerajaan di situ memberikan maklumat mengenai akaun ataupun syarikat. Sebab itulah penyangak dan berompak saja pergi simpan duit kat situ. Orang baik tak simpan duit kat situ. Jadi bila dia umumkan bahawa duit 1MDB itu sebenarnya ada tetapi berada di Pulau Cayman, saya memang melenting. Dia sebut 1 bulan sebelum pilihan raya umum 2013. Bila tahu saja memang kita tanya dia, kau gila ke apa pergi letak duit kat Cayman Island? Ni duit kerajaan, duit rakyat. Saya sebut 1 bulan, saya dapat surat cinta pertama daripada 1MDB, saman daripada 1MDB. Masa itu dia masih beranilah dia saman. Kita tanya, dia saman. Kita tanya, dia saman. Kemudian masalah itu berterusan kerana bila dia gali lubang, tutup lubang, gali lubang, itu tidak menyelesaikan masalah dia kena bayar pinjaman. Tidak menyelesaikan masalah dia kena bayar faedah. Dan lebih teruk, selepas 2-3 tahun orang duk tanya dia buat apa, maka tiba-tiba ada orang bagi idea kepada 1MDB, macam ini cara nak pusing balik, tutup balik lubang. Kamu pergi beli aset-aset penjana bebas dekat Malaysia. Macam YB Tony kata, dia beli Genting Sanya, dia juga beli dari Powertech daripada Ananda Krishnan. Dia pergi kutip semua aset penjana tenaga bebas ni satu dunia. Bangladesh pun dia ambil, Pakistan dia ambil. Dia pergi ambil tempat-tempat yang memang kilang tu nak runtuh lah pun. Buruk semua. Beli, kumpul. Kemudian dia kata 1MDB mempunyai aset penjana bebas yang antara terbesar di dunia. Dia pergi beli itu pula, dia bayar harga 2 kali ganda. Harga yang sepatutnya sekian, dia bayar 2 kali ganda. Dia bayar tu dibuat macam mana? Dia pergi berhutang lagi. Maka dia tambah lagi hutang dia. Rancangan dia ingat dia cerdik lah. Rancangan dia adalah plan dia tu, tapi tak menjadi. Rancangan dia ialah kumpul semua aset ini, bubuh dalam satu syarikat. Kemudian di Malaysia, dia dapat secara direct award, tak payah masuk tender. Dia akan dapat satu kontrak penjana bebas paling besar di Jimah, dekat Negeri Sembilan ni lah, dekat Negeri ni lah. Sebab aset Jimah ni besar, cantik.
dia nak ambil jimah ni, bubuk dalam 15 syarikat buruk dia tu supaya nampak cantik sikit. Kemudian dia nak pergi ke pasaran saham untuk disenaraikan, dengan harapan bila jual saham, orang beli saham dapat kutip duit, boleh bayar hutang-hutang, tutup lubang semua. Tak menjadi juga, saudara-saudari. Masa itu kita dah boleh hidu awal-awal. Kita dah cakap langkah mayat dulu sebelum kamu biarkan beli penyinaraian saham ini. Kemudian TMB dengan Suruhanjaya Tenaga pun buat isu. Sebab 1MDB ini tidak ada pengalaman dalam penjanaan elektrik. Bagi direct award dekat dia, Jimah tak jalan-jalan, dah 6 bulan terbengkalai. Bila terbengkalai, lagi lama terbengkalai, projek itu makin mahal. Bila projek itu makin mahal, elektrik kita makin naik, saudara-saudara. Jadi dia pun sangkut juga. Dia ada 15 aset buruk penjana bebas ini. Jimah yang dia harapkan dapat mencantikkan itu tak jadi, maka dia tarik diri. Oleh kerana tarik diri dan pada masa yang sama segala cerita pasal 1MDB ini mula keluar, maka sampai sekarang tidak ada gaya dia boleh menyenaraikan aset-aset dia. Jadi rancangan untuk jual saham untuk kutip duit bayar hutang itu pun tak menjadi juga. Maka hutang makin besar, lubang makin besar. Maka yang terakhir yang menyebabkan dia pecah panggung dan rakyat mula tahu ini ialah pada tahun 2013 1MDB tiba-tiba menerbitkan hutang, pinjam hutang sebanyak 10 bilion ringgit. Ini yang bising ini yang diaturkan oleh satu syarikat atau satu bank, Goldman Sachs. Orang dengar orang cakap Goldman Sachs. Tahun 2013 dia ambil 10 bilion. Saudara-saudari tahu yang jadi isu itu, kalau tidak kerana kecerdikan seorang menteri, dia tak jadi isu. Tapi sebab UMNO Barisan Nasional mempunyai timbalan menteri kewangan yang paling cerdik dalam sejarah Malaysia, Ahmad Maslan. Saya janji di depan kawan-kawan dekat Rombau ni, saya janji kalau satu hari nanti kita menang Pakatan Rakyat, saya akan rekomen supaya Ahmad Maslan diberikan anugerah Tun Ahmad Maslan. Sebab oleh kerana kecerdikan dia banyak membantu kita selama ini. Dia buka mulut saja 1000 orang bagi sokong Pakatan Rakyat. Tahun 2013 dia jadi isu Ahmad Maslan juga, kerana 1MDB pergi pinjam duit 10 bilion. Pinjaman 10 bilion itu dijamin oleh kerajaan Malaysia. Dia nak kona jugalah. Dia takut kalau jamin, kalau dia betul-betul jamin macam dulu dijamin oleh kerajaan Malaysia, dia kena minta kebenaran parlimen. Dan dia kena masuk dalam senarai hutang kerajaan itu, dia kena masuk berapa yang dijamin semua. Jadi penasihat-penasihat 1MDB dan Najib ni ingat dia cerdik. Dia kata kita putar kona sikit. Kita jangan kata dijamin, kita kata surat sokongan. Kerajaan tidak menjamin hutang ini, tetapi kerajaan mengeluarkan surat sokongan. Yang tak cerdiknya, surat sokongan itu bocor kat kita. Bila kita baca surat sokongan itu, nama je surat sokongan, tetapi terma dan juga butir-butir komitmen dan tanggungjawab kerajaan sama macam kerajaan jamin. Maknanya kalau 1MDB tak boleh bayar hutang itu, siapa bayar? Kerajaan bayar. Maknanya jamin lah. Jadi berbekalkan surat yang bocor itu, YB Tony Puah ada satu, saya ada satu. Tanya dia dalam YB Tony Puah, tanya dia dalam parlimen, ini betul ke surat ini, yang surat sokong ini jamin ke tidak? Dia punya kona. Macam dia cakap pasal GST sekarang ni lah. Dia punya kona. Dia kata tak, ini surat sokongan, tak ada kena-mena jamin gitu gini lah. Esoknya keluarlah secara penuh butir-butir mengenai surat sokongan itu. Minggu depan saudara-saudari kami filekan di parlimen supaya dia minta maaf kepada parlimen kerana telah berbohong. Kerana butiran surat sokongan yang bocor itu secara jelas menunjukkan kerajaan telah menjamin. Dulu-dulu zaman-zaman Mahathir, zaman Tun Razak dulu,
ahli parlimen BN ini sebenarnya letak kucing pun tak apa, tak payah buat kerja. Dia pergi parlimen ke dia tak pergi parlimen pun tak ada orang tahu. Sebab tu kita ada ahli parlimen BN macam Hassan Malik. Sebab selama dia jadi ahli parlimen, mana pernah dia kena masuk berbahas ke apa, tak payah. Saya baik dengan dia, saya kesian dengan dia. Dia ahli parlimen daripada zaman awal 80-an, 82. Masa zaman 82, 86, mana kena berbahas dalam parlimen ni pun. Dia datang, dia clock in, dia pergi minum, dia corner pusing mana. Sekarang ni kena berbahas, kantoi lah dia. Jadi dia ingat, menteri-menteri yang ada sekarang ni ingat, dia boleh berbohong sahaja, dia tak kena tindakan undang-undang. Speaker, bila sudah jelas seorang menteri berbohong, dia tidak ada pilihan lain. Maka akhir tahun lepas, 2014, buat pertama kali dalam sejarah, seorang timbalan Menteri Kewangan dan juga ahli parlimen BN yang kanan terpaksa meminta maaf kerana berbohong dalam parlimen mengenai hutang 1MDB. Yang itu bermula, saya pada pendapat saya, daripada situ. Dan saya dah kata Ahmad Maslan ni popular, kalau dia buka mulut dia orang dengar. Jadi bila dia buat pasal 1MDB itu mula. Jadi yang lain tu saya pasti saudara-saudari dah tahu sampai sekarang. Maklumat terus sampai kepada kita dan akan bocor. Cuma saya nak buat sedikit rumusan dalam 10 minit supaya kekal dalam 30 minit mengenai apa nak jadi sekarang. 1MDB ni nasi dah jadi bubur. Jadi kita gelak macam mana ke Ahmad Maslan ke Kak Najib ke, duit tu dah hilang. Itu mudah. Lah kita mula-mula kita gelak, lama-lama kita nangis lah. Apa nak jadi sekarang dan apa kesannya, bahana akibat 1MDB ni kepada kita? Pertamanya dari segi kemampuan kerajaan untuk mendapatkan hutang pada kadar yang mampu ditanggung oleh kerajaan. Itu bagi saya ialah salah satu daripada kesan besar dan kesan jangka panjang yang terpaksa ditanggung oleh setiap rakyat Malaysia. Hutang kerajaan Malaysia sekarang 700 bilion. Setelah cara mengira hutang tu disemak balik, hutang kerajaan Malaysia adalah 700 bilion. Hutang ini kita kena bayar faedah tiap-tiap tahun. Apabila kerajaan menerbitkan hutang, kerajaan terpaksa membayar faedah mengikut kadar kerajaan yang ditentukan oleh agensi-agensi penarafan hutang antarabangsa. Pakcik-makcik mungkin pernah selalu dengar Standard and Poor's, Fitch, Moody's. Dia ada 3 je dalam dunia ni, 3 itu. Mereka ini ialah agensi penarafan hutang. Apa dia buat? Dia ni macam kita pergi pinjam duit dekat bank lah. Dia kata, kau ni banyak duit, aku percayalah. Jadi, kalau kau pinjam duit, kau dapat interest 6% atas pinjaman duit. Kalau mari Ahmad Maslan, dia kata, kau ni penipu, 10% kau kena bayar. Contoh. Dia macam itulah lah. Jadi, tiap-tiap tahun, agensi penarafan hutang ini akan menetapkan grade hutang Malaysia. Selama ini, grade hutang kita ni agak bagus. Jadi bila kerajaan pinjam, kerajaan kena bayar kadar di antara 3.6% hingga 4% lebih. Kadang-kadang ada yang 5%. Dia bergantung kepada siapa yang terbitkan. Tapi itu adalah the range of interest rates that we have to pay. Bila mari 1MDB, dia menunjukkan bagaimana tidak ada tata kelola kewangan. Dia menunjukkan bahawa di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak, duit hilang. Ambil duit hilang, tak tahu ke mana, tak boleh jawab. Jadi, apabila masyarakat antarabangsa, pelabur antarabangsa tengok, orang yang mentadbir 1MDB ini ialah orang yang sama yang mentadbir kerajaan. Kalau bagi duit 42 bilion pinjam kepada 1MDB boleh resap, apa jaminan bagi pinjam lagi kepada kerajaan tak resap orang yang sama? Jadi sebab itu ada kemungkinan besar dan risiko itu berterusan bahawa
dari segi kadar faedah yang perlu dibayar oleh kerajaan itu akan meningkat kerana risiko kewangan yang ditanggung oleh pemberi hutang kepada kerajaan Malaysia ini telah meningkat. Makcik bayangkan, hutang kita 700 bilion. Katakanlah dia naikkan sikit saja, dia naikkan 0.5